Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Doktor. Saya Wan Muhammad Fikri bin Muhammad Mukhairi, nombor matrik P137-051 akan membincangkan tentang tajuk konstruktivisme, iaitu teori konstruktivisme dan aplikasi dalam pembelajaran abad ke-21. Okey, untuk pengenalan, selaras dengan perkembangan arus globalisasi sekarang, didapati corak pembelajaran perlu memberi ruang dan peluang kepada murid untuk mendapatkan sendiri ilmu, sementara guru perlu menjadi pendamping atau fasilitator sahaja. Corak pembelajaran konstruktivisme sepatutnya diaplikasikan oleh guru dalam membentuk identiti murid yang berdaya saing. Pendekatan ini dapat membantu murid merangsang kecerdasan pelbagai yang dimiliki dengan cara yang berkesan. Seterusnya mampu melakukan anjakan paradigma bagi diri sendiri untuk berfikir pada tahap di luar kotak. Teori konstruktivisme menjelaskan bahawa seseorang dapat membina konsep dalam struktur kognitifnya dengan pengetahuan yang sedia ada pada dirinya, dan proses ini dikenali sebagai acceleration. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajaran kerana murid digalakkan membina konsep sendiri dan menghubung-kaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada yang ada pada mereka. Dalam hal ini sekaligus dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Sekatan penting dalam pendidikan adalah guru tidak boleh menyebarkan pengetahuan kepada pelajar, tetapi pelajar perlu membina pengetahuan secara aktif dalam fikiran mereka sendiri, iaitu mereka menemui dan mengubah maklumat, memeriksa maklumat baru daripada sedia ada dan menyemak semula peraturan apabila tidak lagi berlaku. Pandangan konstruktivisme pelajaran menganggap pelajar sebagai ejen aktif dalam proses pemerolehan pengetahuan. Okey, kita pergi ke maksud konstruktivisme. Konsep pembelajaran konstruktivisme mempunyai akar sejarah dalam karya Dewey, Brunner, Vygotsky dan Piaget. Manakala Bednar, Cunningham, Duffy dan Perry serta Glassfield telah mengemukakan beberapa implikasi teori konstruktivisme untuk pembangunan instruksional yang menekankan bahawa hasil pembelajaran haruslah menumpukan pada proses pembinaan pengetahuan dan bahawa tujuan pembelajaran haruslah ditentukan dari tugas autentik, yakni sahih dengan objektif tertentu. Dan terdapat pelbagai definisi tentang konstruktivisme yang dikemukakan oleh beberapa tokoh individu. Antara lainnya McBride dan Brand. Menurut mereka, konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana boleh belajar. Manakala Brand pula mengatakan bahawa murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Jadi di sini dapat dijelaskan bahawa konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Okey, kita pergi pula kepada matlamat pedagogi konstruktivisme. Okey, menurut Hornbein merangkumkan 7 tujuan pedagogi persekitaran pembelajaran. Okey, iaitu yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman dengan proses pembinaan pengetahuan. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman dan penghargaan dalam pelbagai perspektif. Yang ketiga, untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks yang realistik, iaitu tugas yang sahih. Yang keempat, untuk mendorong pemilikan dan suara dalam proses pembelajaran. Yang keenam, untuk mendorong penggunaan pelbagai mod perwakilan, iaitu guru menggunakan pelbagai bahan dan alat bantuan mengajar yang dapat merangsang minda murid. Dan yang ketujuh, untuk mendorong kesedaran mengenai proses pembinaan pengetahuan. Iaitu melalui matlamat yang ketujuh ini akan berlakunya proses refleksi dan metakognitif, iaitu kesedaran tentang apa yang diketahui
dan apa yang tidak diketahui. Okey, kemudian kita pergi ke aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran abad ke-21, iaitu PAK 21. Okay, pengaplikasian teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran dapat mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan murid, iaitu berteraskan elemen kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta aplikasi nilai murid dan etika. Terdapat beberapa kaedah dan teknik pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme dalam pengaplikasiannya. Antaranya adalah project based learning, problem based learning, gallery work, 3 stray, 1 stay dan banyak lagi. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan melihat kepada 3 aplikasi yang kita boleh jalankan berasaskan teori konstruktivisme, iaitu project based learning, problem based learning dan gallery work. Okey, mari kita tengok aplikasi yang pertama, iaitu kaedah project based learning. Project based learning ini adalah satu aktiviti penyiasatan mendalam tentang suatu topik dunia sebenar yang berfaedah kepada pelajar. Ia juga merupakan satu kaedah pengajaran sistematik yang melibatkan pelajar dalam pembinaan pengetahuan dan kemahiran melalui proses inquiry yang kompleks sebagai menyelesaikan persoalan dunia sebenar yang akhirnya akan menghasilkan satu output pembelajaran. Project based learning ini dijalankan berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan pendekatan inquiry, iaitu di mana proses inquiry ini adalah berdasarkan kepada persoalan. PBL menjadikan guru dan pelajar saling bekerjasama dalam proses menjawab persoalan penyiasatan. Teknik PBL ini dijalankan dengan mengemukakan persoalan yang akan dijawab oleh pelajar. Oleh itu, guru atau pelajar saling mengemukakan satu tema persoalan yang akan memandu pelajar ke arah membuat projek secara kolaborasi. Projek ini mengintegrasikan pelbagai subjek dalam kurikulum. Teknik ini memulakan pelajar menjawab persoalan dunia sebenar berdasarkan pengetahuan secara holistik. PBL adalah satu kaedah yang memerlukan pelajar menghuraikan isu dan persoalan yang rumit. Hal ini akan menggalakkan kefahaman pelajar untuk meneroka, membuat penilaian, mentafsir dan mensintesis maklumat dengan cara yang bermakna. Kemudian cara yang kedua adalah problem based learning. Problem based learning pula adalah satu pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Satu situasi diberikan mengikut konteks murid untuk membolehkan murid berbincang dan berfikir tentang cara-cara bagaimana masalah dapat diselesaikan. PBL juga dapat merangsang kemahiran berfikir murid ke arah yang lebih tinggi. Antara ciri-ciri PBL adalah berorientasikan masalah. Jalan penyelesaian adalah meluas dan mempunyai banyak pilihan. Okey, kita pergi ke langkah-langkah problem based learning ini. Yang pertama adalah murid diberikan satu situasi, guru menjelaskan maksud situasi iaitu topik dan menyelidik kefahaman murid. Murid perlu troubleshoot situasi itu, iaitu dalam mengamalkan computational thinking. Guru meninjau tindakan murid-murid dan pilihan mereka dari segi langkah-langkah yang akan diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, mencari punca dan carangan langkah penyelesaian, iaitu multi-flow map. Setiap punca atau langkah boleh menggunakan kaedah round table atau thinking pair share. Guru memerhati penglibatan murid, mengambil kira murid yang aktif dan tidak aktif, serta intipati perbincangan dalam setiap kumpulan. Dan yang keempat, murid membentangkan hasil dapatan mereka. Guru mengasah murid lain untuk memberi pendapat dan guru juga memberikan maklum balas. Okey, dan kaedah yang ketiga adalah gallery work, iaitu strategi pembelajaran ini adalah melalui kaedah pembincangan yang memberi ruang kepada murid untuk lebih memahami tentang sesuatu perkara atau topik dalam pembelajaran. Bagi guru pula, gallery work ini boleh digunakan sebagai wadah untuk menilai tahap kepemahaman murid. Strategi pembelajaran ini membuka ruang kepada murid untuk berkongsi maklumat, pandangan dan juga idea antara satu sama lain. Okey, kaedah pelaksanaan gallery work ini, yang pertama, pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil. Kemudian, setiap kumpulan akan diberikan tugasan yang berbeza atau sama bergantung kepada keperluan guru. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk membincang dalam kumpulan masing-masing dan seterusnya menulis jawapan mereka pada kertas mahjong. Yang keempat, semua kumpulan dikedahiki menampal kertas mahjong mereka agar mudah untuk dilihat. Seorang murid akan dilantik dari setiap kumpulan yang berperanan untuk memberi perancangan terhadap hasil kerja kumpulannya.
Dan yang terakhir, setiap kumpulan kemudian akan bergerak dan melihat hasil kumpulan lain. Guru haruslah memastikan bahawa wujudnya perkongsian atau sesi soal jawab antara wakil kumpulan dan kumpulan yang datang melawat. Okey, jadi kesimpulannya di sini adalah teori konstruktivisme ini amat menekankan bahawa pembelajaran adalah satu proses yang aktif, dinamik dan berpusatkan murid. Para pelajar dapat membina konsep dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh. Teori ini amat sesuai untuk diaplikasikan ke dalam proses PNP seiring dengan sistem pendidikan masa kini yang menuntut pelajar untuk melibatkan diri secara aktif, berpusatkan murid dan guru hanya menjadi pembimbing kepada murid. Oleh itu, ciri asas ini sangat bersesuaian dengan PAK 21 yang menekankan aspek perkembangan murid dalam komunikasi kolaboratif, berfikiran kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.